Okey, jika kaedah cara gantian tak boleh digunakan, kita ada satu lagi kaedah yang dinamakan bahagian demi bahagian. So, ada setengah fungsi boleh digunakan cara gantian, ada setengah fungsi tak boleh digunakan kaedah gantian. Jadi kita perlukan kaedah bahagian demi bahagian ni. Cara pertama, kita perlu bahagikan fungsi tersebut kepada dua bahagian, iaitu U dan DV. Kita kena, kalau ada fungsi, bahagikan fungsi tersebut kepada bahagian U dan DV. Ini yang menjadikan dia sukar. Anda kena pilih mana satu DU, mana satu DV. Dia tidak ada satu peraturan umum bahagian fungsi mana yang perlu ditukarkan jadi U dan DU. Cuma di sini kita kena bahagikan fungsi kepada bahagian U dan DV dalam bentuk fungsi asal, dan dia hanya tip dia ialah semasa kita memilih U dan DV ni, kita kena gambarkan supaya dia akan memudahkan satu proses pengambilan V dan DU ni. Sebab kita kat sini kita akan ada dua proses pengambilan, macam seolah pengambilan berganda, dan dia melibatkan juga pembezaan sedikit. Jadi bila kita tahu, kita akan buat pengambilan yang kedua. Jadi masa kita memilih V dan DU ni, kita kena pastikan pemilihan V dan DU tersebut akan memudahkan proses pengambilan tadi. Apa yang perlu kita buat dengan U dan DV ni? Jadi kita ada dua bahagian fungsi, satu U dan satu DV. Okay, daripada U, kita bezakan. Buat pembezaan pertama terhadap U. DU, DX. Untuk dapatkan DU. Manakala daripada DV, kita kamilkan DV. Kita kamilkan DV, kamilan bagi DV untuk dapatkan simbol dia ialah V. Jadi U kita bezakan, DV kita kamilkan. Jadi kemudian kita akan gabungkan V dan DU ni daripada daripada kamilan U ni, kita akan dapatkan apa yang dinamakan sebagai DU. Kemudian daripada pengamilan kita akan dapat V, dan kedua-duanya kita akan gabungkan dan kita akan kamilkan lagi sekali. Jadi perlu berhati-hati dengan menggunakan kaedah ni untuk memilih U dan DV. Daripada U kita bezakan untuk dapatkan DU, daripada DV kita kamilkan untuk mendapatkan V. Dan kemudian DU dan V yang kita boleh tadi, kita akan kamilkan kedua-duanya serentak. Jadi kita gabungkan dan kita kamilkan tersebut. Okay, cuba ambil contoh. Katalah kita ambil contoh. Okay, di sini saya tunjukkan dalam nota kita ada bahagian fungsi 2x dan bahagian EX. Okey, jadi dalam contoh ni, apa yang kita buat ialah tadi kita perlu pilih U dan DV. Dalam contoh ni, U yang paling mudah ialah 2x dan bahagian DV adalah E kuasa X. Sebab kat sini kenapa? Sebab bila kita faktor EX ni, kita jadikan dia DV sebab kita akan kamilkan dia nanti. Bila kita kamilkan, fungsi dia akan kekal. Dan bila kita kamilkan dia lagi sekali, nilai EX tersebut nilai DX tersebut tidak akan berubah. Berbanding dengan 2X, bila kita kamilkan 2X, dia akan jadi 2X kuasa 3/3. Dia akan jadi lagi besar kan? Jadi bila kita kamilkan lagi, nilainya akan jadi semakin besar. Okey, jadi itu yang menyebabkan DV yang paling mudah ialah EX. Daripada U, apa yang kita perlu buat daripada U? Seperti yang ditunjukkan, daripada U, apa yang perlu dibuat ialah U sama dengan 2X, kita buat pembezaan pertama DU, DX untuk dapatkan DU. DU sama dengan berapa? Kalau DU sama dengan 2, DU sama dengan 2 DX. Kemudian daripada DV. Ini yang kedua, kita nak V. Iaitu V datangnya daripada DV. DV tadi ialah E kuasa X. E kuasa X, saya nak kamilkan fungsi tersebut. Kamilkan EX, kita akan dapat nilai yang sama. Okey, ini ialah V. Ini yang dinamakan sebagai V. Okey, dua faktor ni penting. Dua komponen ni penting. Ada sebab kenapa dia dikira. Sebab dia akan digunakan untuk tujuan pengambilan yang kedua nanti. Kita ada satu DU, yang kedua ialah V. Okey, jadi
Apa nak buat semua? Kemudian lihat balik pada rumus dia. Okay, rumus yang di atas daripada U dan DV. Okay, kena susun balik. Ini rumus dia. U dan DV tulis dalam bentuk UV. U sama dengan berapa tadi? Sebab tu kena tahu apa nilai dia. Pecahkan dia kepada yang punya bahagian demi bahagian ni. Bahagian yang pertama UV. U kita ialah 2X. 2X darab dengan V. EX. Saya tulis 2X darab EX. Tolak dengan pengamiran. Ini yang saya sebut pengamiran yang kedua tadi. U sama dengan 2X, V sama dengan X kuasa 2. Kamikan siapa? Kamikan V du. Tadi UV, sekarang kita kamikan V du. V kita tadi berapa? V kita tadi ialah EX. Kita buat kamiran pertama. Kali dengan du. Du yang kita dapat ialah 2dx. Itu bahagian yang kedua ni. Kamikan EX 2dx. Jadi anda perlu selesaikan. Sebab tu kat sini yang saya sebutkan tadi, kita ada pengamiran lagi sekali. Sebab tu nilai V dia mesti mudah. V dan du khususnya mesti mudah sebab kita buat pengamiran yang kedua. Nilai dia kalau kita lihat, dia akan jadi UV 2X EX. Kita kamikan EX, kita tahu pengamiran bagi X, fungsi EX tidak berubah dan darab dengan 2. Jawapan dia yang di bawah ni. Dia masih ada campur C yang di hujung. Ini bagian pengamiran bagian demi bagian. Okey, just untuk latihan anda. Okey, untuk sebagai latihan kendiri di rumah, cuba anda terbalikkan. Apa jadi? Adakah anda akan dapat jawapan yang sama? Katalah in case anda kata U anda adalah sama dengan, untuk sebagai perbandingan supaya anda jadi lebih faham. Katalah anda buat step ini. U sama dengan EX, DV sama dengan 2X. Okay. Macam mana jawapan dia? Apa yang anda dapat? Ini untuk latihan anda di rumah nanti. Okay. Anda akan lihat kesan dia. Kalau tersalah pilih U dan DV, jawapan dia akan salah nanti. Okay. Cuba kita lihat satu contoh lagi supaya boleh faham bahagian pengamiran ni. 6X kuasa 2 ln X. Dia ada ln X. U yang terbaik ialah ln X, DV ialah 6X kuasa 2. Contohnya katalah kita nak ambil yang ni, kita nak buat kita nak macam nak buat eksperimen. Untuk anda boleh faham kenapa ini V, kenapa ini U. Dalam konteks tadi, bila kita buat bahagian demi bahagian ni, katalah kita pilih secara awak. Katalah saya nak buat kita buat eksperimen. Apa jadi kesan dia kan? Katalah U saya ialah 6X kuasa 2. Daripada U, kita kena buat du dx. Du dx saya akan jadi, du dx akan jadi 12X. Kalau saya pilih U saya sama dengan ln X, pembezaan pertama dia 1/X. Okay, ini option yang kita ada. Du sama dengan 12X dx. Yang ini du sama dengan 1/X dx. Okey. Itu kalau kesan dia, saya pilih U. Okay. Kemudian, kalau saya pilih dV saya ialah 6X kuasa 2, saya perlu kamilkan. V saya sama dengan kamiran bagi 6X kuasa 2. Jadi 6X kuasa 2 bila saya kamilkan dia akan jadi 6X kuasa 3 per 6X kuasa 3 per 3 dia akan jadi 2X kuasa 3. Kalau saya pilih dV saya ln X, dV saya ialah ln X. Okey. Saya buat pengamiran bagi ln X. Kamikan bagi ln X. Okay. Apa bentuk dia? Iaitu kalau ln X awak kamilkan, ni seperti yang saya tunjukkan, dia akan jadi X ln X tolak X. Ini part yang awak boleh hafal. Jadi bila kita jumpa ln X, kalau kita kamilkan dia akan jadi lagi panjang. Dan kemudian nanti kita perlu kamilkan balik fungsi yang ini. ln X tolak X. Okay, jadi dalam contoh ni, yang paling mudah ialah
yang saya saya letak warna hijau ni. Okey, U mestilah ln X, jadi dV kita ialah 6X kuasa 2. Kerana apa? Kalau saya pilih dV saya adalah ln X, saya akan dapati fungsi saya akan jadi lagi sukar. Sebab awak ingat, kerana apa? Kita perlu kambingkan kambingan yang kedua untuk fungsi X ln X tolak X, dia akan jadi lagi sukar. Jadi dalam contoh ni, yang paling mudah ialah kita pilih U kita ialah ln X. Kalau saya besarkan sini, U adalah sama dengan ln X, dV sama dengan 6X kuasa 2, seperti yang saya tunjukkan dalam nota muka surat 7.9. Okay, itu kenapa U sama dengan ln X, dV sama dengan 6X kuasa 2. Okay, perkara yang sama juga yang awak perlu buat seperti yang saya sebutkan tadi dalam contoh yang di atas ni. Cuba terbalikkan dia punya pemilihan dia. Dan anda akan dapati jawapan dia akan jadi lagi sukar. Jadi bila kita kamirkan, kita pilih U sebagai ln X, du dx akan jadi lebih mudah. 1 per X, itu ialah du dia. Manakala dv sama dengan 6X kuasa 2, kita buat pengamiran V, dia akan jadi 6X kuasa 3 per 3, dia akan sama dengan 2X kuasa 3. Okay, part yang penting untuk ni ialah ni, U, du, yang saya highlightkan ni, du, kita nak du dan V ni. Sebab kita akan kamirkan bahagian ni untuk kali yang kedua. V du ln 2x seperti yang ditulis ni. Ini bahagian ni kita perlu kamirkan. Sebab dia dalam pattern begini kan. U ialah ln x, V ialah U adalah ln x, V sama dengan 2x kuasa 3. Kemudian bahagian yang kedua ni, di hujung ni kita perlu kamirkan 2x kuasa 3 V du 1 per x dx. Jadi kalau kat sini kita ada ln x tadi, dia akan jadi lagi sukar. Jadi bila kita kamirkan bahagian ni, seperti yang tunjukkan dalam nota ni, kita boleh ringkaskan lagi bahagian tersebut. Bila kita ringkaskan, sebenarnya kita hanya perlu kamirkan 2x kuasa 3. Jadi kita akan dapat 2x kuasa 2, kita kamirkan dia jadi 2x kuasa 3 per 3 campur dengan C. Jadi jawapan kita akan jadi lebih. Itu kaedah pengamiran bahagian demi bahagian. Okey, ada soalan setakat ni? Itu je setakat petua-petua ataupun teknik pengamiran yang perlu awak tahu dalam dalam kelas ni. Okey, dalam muka surat yang sama ni ada satu lagi contoh. Contoh ni lagi panjang, contoh 7.20 ni. Okay, saya tinggalkan untuk anda. Kat sini anda kena buat kaedah gantian dan kaedah dalam kaedah bahagian demi bahagian ada kaedah gantian. Jadi ada kena buat double 2 kali kaedah gantian dan sekali kaedah bahagian demi bahagian untuk menyelesaikan persamaan ni. Okay. Encik Amin. Ya. Untuk pengamiran bahagian demi bahagian tu, okey. Boleh tak kalau Encik Amin terangkan balik semula? Sebab saya tak dapat tangkap bahagian yang Encik Amin terangkan pasal UV, video tu, saya dah memang lost betul. Terima kasih pada yang bertanya tu. Jadi bila awak bertanya, saya tahulah ada yang lost kan. Okey, untuk bahagian demi bahagian ni, apa maksud bahagian demi bahagian? Okay, fungsi pengamiran kita, kalau kita ada fungsi, bila kita kamirkan, kita kena ubah dia dalam pattern macam ni. Ini ni yang kalau pelajar belajar NMAT ni dia hafal U du kan, UV V du, U dV, UV V du. Awak perlu ubah. Okay, ini bentuk pengamiran yang asal. Kita kena pecahkan dia kepada dua bahagian. Nampak tak kat situ kita ada U dan dV. Kita kena tukar fungsi kita. Fungsi yang diberi tu awak perlu perlu labelkan kepada bahagian U dan bahagian dV. U dan bahagian dV. So kalau awak tanya, so macam mana nak ubah? Dia memang tak ada syarat. Dia berdasarkan pengalaman awak membuat latihan. Tapi bagi tip yang saya sebutkan, yang saya tulis tip tu kat mana? Okey, yang di bawah ni saya tulis. Pemilihan U dan dV daripada kamera asal
Ini yang saya sebut tadi. Tiada peraturan khusus, maksudnya boleh pilih bahagian mana dalam fungsi jadi U atau DV. Tetapi dinasihatkan pemilihan U dan DV ini haruslah memudahkan proses pengambilan video. Maksudnya nanti dalam kaedah bahagian demi bahagian ni, anda akan buat 2 kali pengambilan. Jadi pastikan pemilihan, terutamanya pemilihan U dan DV ni, anda akan menghasilkan fungsi yang bila digabungkan dia akan memudahkan proses pengambilan yang kedua. Kenapa ada pengambilan yang kedua? Sebab apabila setelah kita labelkan U, kita kena buat pembezaan pertama kat sini. Daripada U, kita kena buat pembezaan yang pertama. Daripada pembezaan yang pertama tu, kita ambil je, kita nak makan maklumat DU. Pembezaan pertama DU dx, dan kita nak DU sama dengan berapa. Itu maksud dia. DU sama dengan berapa, itu kita nak. Manakala daripada bahagian fungsi yang kita labelkan sebagai DV, saya perlu buat pengambilan dekat ke atas DV tersebut. Nampak tak? Ini pengambilan pertama. Dan nilai pengambilan tu, saya simbolkan dia sebagai V. Apa yang kita nak buat dengan DU DV ni? Sekarang ni nampak ada 4 sebutan baru. Ada 4 sebutan baru. Mana 4 sebutan tu? Ini yang pertama U. Daripada U, kita buat pembezaan, kita nak DU. Kemudian daripada DV, sebutnya yang ketiga, DV ni kita buat pengambilan, kita simbolkan dia sebagai V. Nampak ada 4 sebutan. U, DU, V, DV. Ada setengah pelajar dia hafal macam tu. Okay, salah macam mana awak hafal. U, DU, DV, V. Daripada U, dapatkan DU. Daripada DV, dapatkan V. Kemudian, apa nak buat dalam 4 sebutan ni? Okay, daripada keempat sebutan ni, apa yang awak perlu buat ialah, pergi tadi di bahagian atas ni, dia kata apa? Setelah kita labelkan bahagian tersebut, daripada UDV, kita kena pecahkan dia kepada 2 bahagian. Iaitu UV tolak dengan pengambilan VDU. Okay, tadi kita ada kan? Kita dah dapat UVU dengan V. Yang pertama dengan yang keempat, gabungkan. Tolak dengan VDU yang kedua ni. Yang kita gunakan U dengan V, kemudian kita tolakkan dengan pengambilan VDU. DV ni maksudnya tidak digunakan lah. Yang digunakan yang akan datang, DV hanya digunakan untuk menghasilkan V. Kita perlukan U darab V tolak dengan V darab DU, pengambilan. Sebab tu yang dikatakan itu, yang penting kat sini ialah bahagian 2 dan 4 ni. VDU ni kita akan kamilkan lagi sekali. Sebab tu dia bentuk VDU tu mesti paling mudah, paling simple. Itu yang saya tunjukkan tadi. Yang ini kan. Kenapa dengan bahagian 6 X, ln X ni? Kata saya ada fungsi 2X, EX. Fungsi 2X, EX kan. Okay, saya kena tukar dia. Fungsi 2X, EX ni. Saya perlu tukar dia dalam bentuk apa? Tadi apa? Kita perlu tukar dalam bentuk UDV. Saya perlu tukar dia dalam bentuk UDV. Okay, U sama dengan berapa? U sama siapa? Kemudian U dengan DV. Okay, yang mana paling mudah? Okay, kita nak lihat, kita akan buat pengambilan nanti kan? Kita akan buat pengambilan ke atas V ni, ke atas DV ni. DV ni kita akan kamilkan. Ini tip dia. Ada setengah pendapat, kita lihat kat DV. Yang bahagian DV ialah bahagian fungsi yang akan jadi lebih mudah bila kita kamilkan. Okay, jadi saya ada 2 bahagian fungsi ni. Saya ada 2 bahagian. Kalau saya bahagikan fungsi tersebut, saya boleh pecahkan kepada 2. Bahagian yang pertama ialah 2X. Bahagian yang kedua ialah E kuasa X. Okay. Yang mana paling mudah kalau saya kamilkan? Akan jadi lebih mudah. 2X ataupun EX? Itu soalan yang awak bertanya. Yang mana akan jadi lebih mudah jika awak kamilkan? Bila saya kamilkan 2X, kalau saya kamilkan 2X, kita kamilkan, 2X ni akan jadi apa? Dia akan jadi
2x kuasa 2 bahagi dengan 2x kuasa 2 bahagi 2. Dia akan jadi x kuasa 2. Nanti bila kita kamilkan, dia akan jadi apa? X kuasa 3/3. Nilai dia akan jadi lagi besar kan sebenarnya kan? Berbanding dengan EX. EX bila saya kamilkan, nilai dia akan kekal EX. Saya kamilkan lagi sekali, nilai dia tidak berubah. Sebab tu dalam contoh ni, yang paling tepat ialah kita pilih dV kita ialah sebagai kita pilih EX, E kuasa X sebagai dV kita. Kerana pengambilan yang kita akan buat tidak akan mengubah bentuk dia. Sebab tu saya sebut tadi, cuba awak tukar. Awak tukar U awak ialah EX. Maknanya awak buat selain kaedah yang lain, pemilihan U dan dV yang lain dalam dan awak akan lihat jawapan dia. Jawapan dia akan berbeza nanti. Dalam contoh ni, U yang dipilih adalah 2X, dV ialah EX. Daripada U, setelah awak tetapkan yang mana U dan yang mana dV, daripada U, apa yang perlu dibuat ialah dapatkan pembezaan pertama, du dx. Du dx, kalau 2x, dia akan jadi lagi simple. Dia akan dapat 2. Kalau du dx sama dengan 2, du, ni jawab matematik punya tu, du akan sama dengan berapa? Du akan sama dengan 2 dx. Itu saja kan, kita bawa x dx ni ke atas. Itu untuk U dah settle. U, kita dah dapatkan du. Jadi, ni yang satu tu kan. Nombor 1 U dah dapat. Nombor 2 dia du pun dah dapat. Ini yang ketiga. dV kita ialah EX dx. Saya kamilkan. Saya perlu kamilkan untuk dapat V. Yang keempat, kamilkan bagi EX tidak akan mengubah EX. Dia akan kekal sebagai EX. Jadi, ni V kita sama dengan EX. Kemudian, ini jadi U sama dengan 2X, du sama dengan 2X. U sama dengan 2X, du sama dengan 2 dx. Ataupun du dx sama dengan 2. Yang ketiga, dV sama dengan E kuasa X. Pengambilan tersebut kita simbolkan sebagai V. V akan sama dengan dia akan kekal EX. Ini faktor kat sini yang mengapa dV tu mesti EX. Sebab nilai dia akan kekal. Jadi, daripada U, du, dV dan V ni, apa maklumat yang kita nak? Tengok balik rumus dia yang asal tadi. Apa rumus dia? Ni. Bahagian ni. Pecahkan dia jadi UV tolak dengan kamilan V du. Dia memang agak mengeriukan sikit lah. Jadi sebab tu dia kena banyak buat latihan ni. Supaya awak mahir dia punya tu. Ini di bawah ni pun ada tulis. U, dV. Dah pecahkan tadi. U sama dengan 2X. dV sama dengan EX. Jadi UV. Berapa U tadi? U tadi ialah, kalau lihat di atas ni, U yang kita tetapkan tadi ialah 2X kali dengan V. Berapa V? Ni V tadi EX. 2X darab EX tolak dengan pengambilan EX2. Pengambilan E kuasa X2. Okey. Ini pengambilan yang simple. Iaitu kita kamilkan. Ini sebenarnya kalau kita boleh susun balik. Dia akan jadi kita kamilkan 2EX dx. 2 ni ialah pemalar. Koefisien bagi EX. Bila kita kamilkan, nilai dia akan kekal. 2EX. Campur dengan C. Ini contoh contoh bagaimana kita nak tulis. Kita nak pilih U dengan dV. Itu contoh sebab jawapan dia. Ini jawapan dia. Jadi, bila proses pengambilan tadi, pemilihan U, du, V, dV tadi, akan menjadi lebih mudah kalau pilih U dan dV yang betul. Begitu juga contoh yang di bawah. Ini kan contoh yang di bawah yang saya tunjuk tadi. Fungsi ni ada 2 bahagian. Selalu fungsi dalam pattern macam ni. Dia ada 2 bahagian. Dia ada bahagian 6x kuasa 2 dan bahagian ln x. Jadi yang mana awak nak pilih? Awak boleh tanya. Kalau awak kamilkan, maksud tadi, yang mana nak pilih jadi U, yang mana nak pilih jadi dV. Dia tidak semestinya yang pertama ni akan jadi U, yang kedua jadi dV. Tak semestinya. Cuma awak perlu tahu. Bila awak pilih antara 2 ni, antara 6x kuasa 2 dan ln x, bahagian yang mana bila kita kamilkan dia akan jadi lagi mudah. Dah tentu yang paling mudah bila kita kamilkan 6x kuasa 2. Sebab ln x ni
Kalau kita khamirkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi X ln X. Sebab tu ilmu penghamilan tu penting kan.